Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita bersiaran pada pagi ini. Isnin, edisi 5 Oktober 2020, 17 Safar 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Diharapkan kembali bersama dengan kami. Antara yang pertama juga bersama dengan anda di TV3 ini. Saya Hanif Miswan. Dan saya Sofia Nur Solihatun. Semoga anda dalam keadaan yang sihat-sihat, cergas pagi Isnin ini. Dan tentunya kami berterima kasih kerana anda memilih MHI sebagai antara rancangan pertama yang menyapa anda pagi ini. Tentunya hari ini kita membincangkan berkenaan dengan situasi pendaftaran bagi kemasukan pelajar baru pada tahun ini, bulan ini sepatutnya kita difahamkan telah pun sama ada ditangguhkan ataupun ini berdasarkan keputusan universiti itu sendiri. Ini banyak kerisauan, banyak suara yang telah pun diutarakan oleh para ibu bapa, pelajar dan juga kesemua universiti ini. Termasuk warga kampus sekalipun. Termasuklah staf-staf pengurusan yang mungkin masing-masing ini sesuatu yang baru. Kita tahu negara kita telah pun disahkan mengalami gelombang ketiga dalam serangan pandemik COVID-19 ini. Dan dengan apatah lagi dengan terjadinya 3 angka berturut-turut dalam tempoh 4 hari ini. Dan sekarang ini dalam suasana yang tidak menentu. Dan antara yang paling mendapat impak dan kesan yang paling utama adalah kemasukan para pelajar yang dijadualkan pada hujung minggu lalu. Dan ini mungkin hari pertama untuk memulakan sesi pembelajaran secara fizikal, tetapi terdapat keputusan secara saat-saat akhirlah yang memastikan bahawa kemasukan pelajar ini sama ada ditangguhkan, ditunda dan diteruskan pembelajaran secara dalam talian sahaja, kembali kepada dalam talian. Walaupun sebelum ini, kerana yang mungkin menjadi pertikaiannya adalah sebelum ini telah pun disahkan sepanjang 2020 ini tiada sesi pembelajaran secara fizikal sehingga hujung tahun. Tapi kemudian apabila suasana menjadi semakin baik di peringkat dalam negara kita, kemudian dibolehkan pula untuk kembali belajar memulakan semester baru. Dan ini suatu perkara yang di luar jangka lah bagi saya. Dan keputusan dibuat tapi mungkin pada saat-saat akhir sahaja. Siapa sangka gelombang ketiga akan melanda negara kita. Dan sebetulnya banyak persiapan dilakukan oleh sama ada para penuntut universiti, keluarga dan juga di Institut Pengajian Tinggi. Dan antara yang menarik perhatian saya, dan kita juga semalam adalah antara tarikh akhir bagi satu universiti ini untuk menerima pendaftaran di sebuah kemah pendaftaran pandu lalu diadakan. Jadi anda boleh bayangkan perjalanan ibu dan anak ini meredah hujan lebat sepanjang 30 km menaiki motosikal, dan ini menunjukkan dedikasi semata untuk menghantar anaknya untuk berdaftar pada hari semalam. Dan kita melihat antara ini pengorbanan ibu bapa yang juga dilakukan. Persiapan pastinya perlu ada, sama ada kewangan ataupun bagi mereka yang ingin melihat sendiri anaknya, ini adalah saat-saat yang dinantikan untuk menghala atau menuju ke Menara Gading kan. Kesanggupan seorang ibu tu untuk mengharungi hujan dan anaknya yang akan berada di kampus. Kita fahamkan universiti memberi option atau pilihan untuk berada di kampus bagi pelajar yang telah pun berdaftar untuk meneruskan pembelajaran mereka secara atas talian. Jadi ini semoga bagi anda semua yang mungkin memilih untuk berada di kampus, kami berharap agar anda kuat dan pastikan anda mempunyai keadaan mental yang stabil lah untuk menerusi pembelajaran menerusi atas talian ini. Korporasi telah menyediakan beberapa komen dan juga mungkin luahan daripada para pelajar berkaitan dengan apa yang sedang berlaku ketika ini, kerana permasalahan ini membabitkan pelbagai pihak. Antaranya adalah berkaitan dengan rumah sewa, yuran pengajian yang telah pun dibayar, deposit sewa rumah, dan mungkin perlu dilakukan sesuatu juga berkaitan dengan penangguhan ini, kerana bukan saja membabitkan perjalanan pergi dan pulang, tetapi ada juga yang bayangkan yang dari jauh datang telah menempah tiket penerbangan lebih awal, dan kemudian ada yang datang juga difahamkan baru saja mendaftar di kolej kediaman yang mendapat kolej itu, kemudian diarahkan untuk mengemas kembali barang-barang mereka dan diharap dapat kembali pulang ke tempat asal. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kerana arahan yang hadir juga di saat akhir tidak jelas di kalangan pengurusan warga kampus. Sebab saya berhubungan dengan staf-staf di kampus juga. Ada juga yang macam tidak berapa jelas dengan arahan yang sepatutnya. Bagaimana mereka dah datang dari jauh, dan sama ada dibenarkan tinggal transit sementara di kolej ataupun diarahkan pulang serta-merta selepas daripada keputusan yang diumumkan. Jadi ketidakjelasan itu yang mungkin yang menjadi mangsa adalah pelajar lah kan. Soalan di situ. Dan kita fahamkan antara kerajaan dan ataupun memberikan komitmen untuk membantu pelajar ini adalah Kerajaan Selangor dan Kerajaan Negeri Perak. Bagi mereka yang telah pun terkandas sama ada pembelajaran di Sabah, dari Sabah ke negeri itu ataupun daripada negeri itu ke Sabah sendiri. Dan apa yang menjadi persoalan juga bagi mereka yang mungkin tidak tinggal di kampus. Kita difahamkan kan ada pelajar yang duduk di luar kampus, betul tak? Di bagaimana bantuan pula
adakah terdapatnya bantuan disalurkan kepada mereka. Kita akan melihatlah bagaimana mungkin tempoh beberapa hari ini kita melihat antara progres ataupun pergerakan untuk membantu pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang terjejas ini. Ya, banyak sekali pergerakan yang dilakukan sebenarnya juga sama ada rakan-rakan ataupun rakyat Malaysia yang membantu. Tapi sebelum kita panjangkan lagi perbincangan pada pagi ini, kami juga mengalu-alukan sebagai sekiranya kalian mempunyai sebarang komen ataupun pendapat, boleh layari di Facebook Live MSHR TV3. Tapi sekarang kita ingin kongsikan beberapa perkongsian di Dada Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di berita harian. Silakan. Ini di muka hadapannya yang diberitahukan di sini adalah berkaitan dengan kalau kita nampak adalah dengan COVID-19 lah, bagaimana barisan frontliners kita yang diseru untuk kembali sekali lagi berjuang kerana perjuangan yang belum selesai. Tapi pilihan penerbit pada pagi ini adalah di bahagian penjuru kanan atas tu. Ini juga ibarat satu amaranlah kepada rakyat Selangor sekali lagi bahawa Sungai Semenyih tercemar lagi, penduduk 273 kawasan termasuk Putrajaya terjejas dan perinciannya boleh dibaca di halaman ke-8 berkaitan dengan 2 loji rawatan air henti operasi, 273 lokasi terjejas. Gangguan bekalan akibat pencemaran di Sungai Semenyih dan ini disahkan oleh loji rawatan air LRA Sungai Semenyih dan LRA Bukit Tampoi terpaksa dihenti tugas sepenuhnya susulan pencemaran air mentah di Sungai Semenyih semalam. Insiden itu menyebabkan hampir bekalan air ke 273 kawasan membabitkan 309,605 ekor pengguna mengalami gangguan tidak berjadual. Dan ini menurut Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Elina Basri, berkata gangguan bekalan air tidak berjadual itu membabitkan 4 wilayah iaitu Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang. Jadi saya percaya memang dah ada notis yang telah pun diedarkan di kalangan kita di media sosial, di grup-grup WhatsApp dan kita mengharapkan agar sedikit perkembanganlah bahawa mungkin hari ini kerja-kerja pembersihan ini telah pun dilakukan bermula daripada semalam dan ini antara maklumat terkini daripada pihak Air Selangor dan mungkin akan ada lagi perkembangan dari masa ke semasa. Nah, bagi untuk anda untuk mendapatkan segala informasi, anda boleh sama ada layari laman Sesawang ataupun laman media sosial mereka di Air Selangor. Baik, saya teruskan perkongsian di NST berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di negara kita. Terpampang di halaman utama NST, we are ready. With the number of COVID-19 cases at 293 yesterday, the authorities are enforcing TEMCO at Alor Star Prison as well as tightening border controls to stop illegal immigrants from entering the country. Dan dikongsikan di halaman kedua dan ketiga. The Health Ministry yesterday registered 293 COVID cases up by noon, bringing the cumulative number to 12,381 cases. And from the new cases, 292 were local transmissions and one was imported case detected in Kuala Lumpur. 67 COVID-19 patients have recovered and were discharged yesterday, he said. Sebanyak 293 kes baru dengan pada masa kini jumlah kumulatif sebanyak 12,381 dan juga telah pun dijumpai 2 kluster baru di Selangor dan Sabah, kluster Kausing di Sabah dan juga kluster Embun di Selangor. Dan pastinya dapatnya titipan di halaman ketiga NST menyatakan Ministry is prepared to reactivate low-risk quarantine centres. The Health Ministry is prepared to reactivate the low-risk quarantine and treatment centres nationwide if the number of new COVID-19 cases continue to rise. And he said the ministry also would discuss with other ministries on converting their current training institutes into similar centres if the need arise. Dan pastinya Kementerian Kesihatan Malaysia dan keseluruhan agensi-agensi kerajaan akan memastikan bahawa kita bersiap sedia untuk aktifkan semula segala kawasan pusat kuarantin untuk memastikan kelangsungan ataupun persediaan kita untuk mengharungi sekiranya terdapat lagi gelombang-gelombang ataupun angka COVID-19 yang semakin meningkat. Kami harapkan agar kita semua juga boleh sama ada juga menjaga diri kita, SOP kita dan juga memanjatkan doa agar keadaan peningkatan kes kita di negara kita ini boleh menurun satu hari nanti. Itu di NST. Saya teruskan di Harian Metro dan pastinya muka hadapan kita tinjau seketika berkaitan dengan beberapa perkongsian antaranya mayat gadis dalam rumah akibat daripada korban cemburu dan juga di bahagian penjuru kanan atas artis cuci duit haram senarai suspek semakin panjang oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tapi yang akan menjadi perkongsian kita pada pagi ini berkaitan dengan 36 tahanan dikejar ke hospital. Ini membabitkan kes di penjara Alor Star kena PKPDB dan Hospital Sungai Buloh telah bertukar status dan perinciannya boleh dibacakan di halaman kedua dan ketiga. Ini berkaitan dengan 36 banduan dilaporkan serius
dan tahanan penjara All-Star positif COVID-19 dibawa ke Hospital Sungai Buloh bagi pemantauan lanjut. Dan ini disahkan oleh Pengurusi Jadualkuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman. Tindakan itu terpaksa dibuat selepas kaki tangan perubatan mendapati mereka memerlukan pemantauan lanjut. Dan katanya bagi tahanan positif yang didapati dalam keadaan stabil, proses kuarantin mereka dilakukan sepenuhnya di dalam kawasan penjara berkenaan. Penjara ini mempunyai kapasiti kira-kira 1,800 penghuni. Namun tidak semua perlu menjalani ujian saringan COVID-19. Hanya banduan yang ada kontak rapat saja disaring, tapi jumlah mereka yang disaring memang meningkat setiap hari. Dan perkara ini juga disahkan kerana setiap hari juga selepas mendapat perkembangan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, memang kita akan menjangka jumlah kes akan meningkat yang positif kerana saringan yang bersasar dilakukan dalam skala yang besar. Betul. Dan tumpuan ini memang bukan sahaja di Kedah ataupun di Sabah, tapi di seluruh Malaysia dilakukan kerana terdapat peningkatan 5 kluster yang aktif dan 2 kluster baharu yang menyumbang kepada 293 kes yang baru saja dilaporkan semalam. So tentunya pada ketika ini disebutkan oleh kerajaan sendiri ia masih dalam keadaan yang terkawal. Namun kita juga janganlah leka dan mengatakan bahawa kita ni tidak perlu melakukan segala apa yang perlu untuk melindungi diri kita. Nak kongsikan di utusan Malaysia pula sebanyak RM50,000 akan disalurkan untuk membantu pelajar IPT yang terjejas. Dan ini berikutan dengan penangguhan pendaftaran pelajar baru dan lama secara fizikal Khamis lalu. Dan dikatakan di sini Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, pertukar itu merupakan bantuan dalam program misi khas Musaadah Khas Siswa Seri Pertama kepada 2 universiti iaitu UiTM dan juga UKM. Dan so tentunya ini pastinya akan memberikan selama ini RM353 juta kepada 10 kelompok bersasar di seluruh negara. Dan kita agak gembira juga kita melihat antara inisiatif kerajaan, universiti dan juga antara individu-individu yang di dalam media sosial juga turut serta untuk membantu untuk kelangsungan pelajar-pelajar mahasiswa ini untuk meneruskan pembelajaran mereka di universiti. Nah, itu sedikit perkembangan di 4 akhbar yang kami laporkan. Berita Harian Harian Metro, New Straits Times dan juga utusan Malaysia. Dan sekarang ini kita nak kongsikan kerana fokus perbincangan kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan perkembangan semasa, kerana selain daripada ada beberapa pelajar yang telah pun diarahkan pulang semula daripada juga universiti yang masih lagi mengambil inisiatif ini untuk meneruskan sesi pendaftaran, dan juga mungkin ada pelajar yang masih lagi tiada punya pilihan lain untuk kekal berada di kampus. Jadi wartawan Faris Hafifi ada menyediakan laporan berkaitan dengan bagaimana reaksi dari ibu bapa, pelajar yang telah pun mendaftar, dan tinjauan ini dilakukan di Universiti Malaya. Kementerian Pengajian Tinggi telah pun menangguhkan kesemua pendaftaran masuk bagi para pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Jadi hari ini saya berada di Universiti Malaya untuk menyaksikan bagaimana suasana pendaftaran di sini. Namun jika anda dapat saksikan sendiri, beginilah kekosongan di dalam Dewan Tuanku Chancellor ini. Dan saya difahamkan kira-kira 4,000 pelajar bakal menghadiri untuk sesi pendaftaran pada tahun ini. Ini adalah mereka dikatakan sebagai pembantu ataupun pemudah cara mahasiswa. Biarpun tiada mahasiswa yang hadir pada hari ini, mereka tetap teruja untuk menunggu sekiranya ada individu-individu yang hadir untuk sesi pendaftaran pada hari ini. Susulan arahan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi, ada di antara ibu bapa yang membawa pulang anak mereka dari kampus dan ada juga yang mempercayai akan pihak universiti untuk menjaga kebajikan anak-anak mereka. Saya dari negeri Johor Bahru. Sebenarnya hari ini saya hantar anak saya teruslah singgah di sini untuk terus belajar walaupun online. Walaupun dia online belajar, sekiranya dia ada beberapa masalah boleh pergi ke fakulti untuk jumpa lecturer, mungkin boleh tanyalah kalau apa-apa. Lagipun saya nak biarlah dia disiplinkan diri kat universiti. Kalau kat rumah saja kita fahamlah, mungkin pembelajaran dia akan terganggu. Sebenarnya kami berhampiran je, kami tak jauh pun. Kami tinggal pun di Pantai Dalam. Jadi kami memilih untuk daftar secara dalam talian lah. Lepas dia daftar secara dalam talian, nak rasa juga suasana yang untuk daftar, datang sendiri, nak rasa macam mana keadaan kat sini. Pada kami memudahkan jugalah. So at least dia, lagipun kami dekat sangat, so anything kalau ada apa-apa pihak UM nak apa ke pun dia pun boleh datang lah.
Bagi pelajar dari negeri Bumi Kenyalang ini, kedua-dua mereka memilih untuk menetap di kampus berbanding pulang ke kampung halaman. Saya datang sini 2 Oktober. Lepas tu saya cari senior saya. Kan mereka pick up dari airport. Lepas tu saya naik bas UM datang ke sini. Parents saya call tapi mereka macam minta saya stay sini saja. Saya decide untuk stay sini. Sebab ada juga pemuda cara mahasiswa yang jaga kami dan juga ada juga makanan yang disediakan. Kalau balik perlu bayar tiket lagi, so better stay dekat sini. Environment pun baik. Keprihatinan semua pihak dalam menjaga kebajikan pelajar amat diperlukan dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini. Inilah tadi antara bingkisan yang menunjukkan antara sisi lain bagi mereka yang memilih untuk berada di kampus. Kita kena faham sebenarnya ada di antara mereka yang mungkin jauh kawasan rumah ataupun kampungnya sendiri dan mungkin akses kepada orang kata pembelajaran secara atas talian ni sukar kerana mungkin internetnya tak ada, internet kurang sebagainya. Jadi ini antara mungkin orang kata pengorbanan bagi seorang mahasiswa atau pelajar jugalah untuk berjauhan daripada keluarga. Ya, saya kira dan kita dah ada pengalaman sebelum ni kan di tempoh Perintah Kawalan Pergerakan tu. Bagaimana mereka ini terkandas dan perlu melakukan sesi pembelajaran secara dalam talian. Betul. Mungkin sekarang ni dengan adanya pengalaman tersebut ataupun kita pun dah pernah melalui situasi tersebut, mungkin ada satu modus operandi, mekanisme yang boleh dilakukan untuk memastikan semuanya dapat disantuni dan mendapat pembelajaran yang lebih baik. Okey, apapun mungkin rakan setugas kita mempunyai sisi pandangan yang lebih jelas lah kerana dia tidak berada di studio. Dia akan bersama dengan kita dari Universiti Malaya sendiri. Ali Iskandar berada di sana. Kalau dah bersedia, silakan Ali Iskandar. Selamat pagi Ali. Baik, terima kasih Sofia dan Hanif di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ali Iskandar berita langsung dari Universiti Malaya. Secara spesifiknya betul-betul di hadapan Dewan Tunggu Chancellor yang cukup bersejarah ini yang dibina sekitar pertengahan tahun 1960-an dan dikenali dalam kalangan warga Universiti Malaya sebagai The Great Hall. Inilah tempat diadakan majlis convocation, tempat diadakan pelbagai acara rasmi termasuklah peperiksaan dan juga acara pendaftaran untuk pelajar-pelajar ataupun siswa-siswi yang masuk ke Universiti Malaya. Jadi sepatutnya gerombolan pelajar yang dalam sekitar 4,400 mendaftar di Universiti Malaya untuk sesi seterusnya, tetapi ekoran berlakunya pandemik COVID-19 ini terpaksa diadakan penangguhan. Jadi bagaimanapun seperti yang dibuat tinjauan oleh rakan wartawan Faris yang baru kita saksikan siaran VT-nya tadi, rata-rata dilakukan pelbagai pendekatan untuk memastikan segala SOP dipatuhi dan pada masa sama pelajar-pelajar sampai ada yang tinggal di dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak dapat pemahaman lebih lanjut dan terkini tentang situasi terutamanya di Universiti Malaya ini. Saya nak bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera. Khabar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami di waktu begini. Okey, kita difahamkan ini satu keadaan yang menggemparkan terutama dalam kalangan pelajar-pelajar yang nak mendaftar untuk masuk universiti kan. Di Universiti Malaya ni setakat ini, kalau boleh menghadap pada kamera sikit. Okey, Prof. Okey, baik. Okey, di Universiti Malaya setakat ini bagaimana? Alhamdulillah, seramai lebih kurang 600 pelajar berdaftar di Sabtu dan hari Ahad malam. Jadi tenang, ramai juga beberapa yang datang, ada yang dah balik dah. Jadi maksudnya kami menerimalah. Kalau hari ini kalau ada pelajar yang datang, kami masih akan menerima lagi. Jadi saya boleh katakan di sini aman dan tenang lah. Alhamdulillah. Jadi walaupun kira-kira lebih 4,000 yang sepatutnya mendaftar dan rata-rata umum memahami pendaftaran ditangguhkan, pendaftaran fizikal dan bersemoga ditangguhkan, tetapi masih lagi kalau datang tu masih diterima. Iya, pendaftaran sebenarnya berlaku secara talian. Okey, jadi mereka yang datang di sini face to face ni adalah untuk memberikan mereka satu pengalaman kampus yang lebih direct lah katanya kan. Jadi apa yang akan berlaku selepas ini, pelajar-pelajar yang datang semalam tu pun hari Sabtu Ahad mereka berdaftar secara online. Dan minggu iaitu Week of Welcome tu berlaku dalam online. Jadi yang tak datang itu masih akan melalui minggu ni dari rumah, dari tempat masing-masing. Tak ada masalah. Jadi kurangnya adalah mereka tidak berada di sini secara fizikal.
gitu. Okey, maknanya kalau datang tu memang boleh terus, bukan, tidak akan dihantar ataupun disuruh pulang lah. Oh, tidak. Itu langkah untuk tidak datang secara fizikal adalah satu pilihan, langkah berjaga-jaga. Tapi mereka yang datang ni, kami menerima. Ibu bapa saya pun berjumpa dengan ramai ibu bapa, mereka pun saya memberikan secara terus, saya memberikan pengesahan kepada mereka, kami akan menjaga mereka. Tak ada masalah. Boleh hadir, ya. Kami telah bersedia untuk perkara tersebut dah lama dah. Bermakna misal walaupun Dewan ini bersedia untuk 4,000 lebih, tetapi apa yang berlaku ini masih lagi mampu menampung bilangan yang datang. Dia bukan 4,000 lebih. Di bawah keadaan SOP ini kami adalah cara-caranya. So hari itu kalau berlaku semua masuk 4,400 secara fizikal, kami akan bergilir-gilir lah. Adalah cara-caranya mengikut SOP. Kami pun dah ada pengalaman tahun dulu. Tahun dulu pun walaupun masa tu tidak ada apa pengaraman dan sebagainya, kami melakukan wow tersebut secara beransur-ansur juga. Jadi adalah SOP-nya. Setakat ini sejauh mana maklum balas daripada ibu bapa dan juga kalangan pelajar, sebab ada juga reaksi daripada perwakilan pelajar di sini tentang maklumat ataupun pengumuman itu sedikit lewat dimaklumkan, sebab terutamanya pelajar-pelajar dari Sabah dan Sarawak yang dah sampai kemari. Apa komen Prof? Dia begini, dia okey, dia benda ni berlaku dalam keadaan COVID ini. Setiap hari kami membuat mengikut apa yang diperlukan sebenarnya. Jadi mungkin apa yang berlaku adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebenarnya, tapi sesuatu yang perlu dilakukan walaupun pada keadaan dikatakan last minute. Kami pun sama juga. Kami pelajar sepatutnya hari Selasa berjumpa fakulti, akademik di fakulti, tapi kami membatalkannya kerana keadaan semasa ini. Jadi saya rasa ini mungkin kita tidak boleh mendapat satu keadaan yang ideal, tapi kami membuat keputusan mengikut keperluan sebenarnya. Jadi kerana itulah kami kata pelajar-pelajar yang datang di sini tak perlu balik. Nak duduk boleh duduk. Itu yang kami buat sebenarnya. Jadi tidak perlu risau ibu bapa, terutama anak-anak yang dah sampai kemari, yang tinggal jauh tidak perlu risau. Okey, dan soalan terakhir saya lah, banyak juga reaksi positif dari rakyat Malaysia mendepani situasi ini, sampai ada hashtag siswa jaga siswa kan. Termasuklah ada seorang dari kalangan pelajar UM sendiri. Jadi bagaimana Prof melihat mereka ni menjaga kebajikan rakan-rakan mereka? Saya sangat gembira dan happy even di kalangan pelajar. Mereka ada yang tak datang kerana mereka memilih tak datang, kerana mereka memikirkan mereka mungkin boleh menjadi punca penularan tersebut. Even para ibu bapa ramai yang tak datang atas pilihan mereka sendiri. Tak apalah, kami takut, kami ada perjalanan dan sebagainya, tak nak datang. Jadi apa yang saya dapat lihat adalah rata-rata rakyat Malaysia telah menjadi lebih bertanggungjawab, termasuklah pelajar. Bila kami mengenakan SOP di sini, rata-ratanya pelajar mengikut. Jadi saya rasa latihan yang kita telah terima selama 6 bulan, 7 bulan ini telah memberikan satu kesan yang sangat baik kepada masyarakat, termasuklah ibu bapa, pelajar sendiri, staf kita sendiri. Jadi saya fikir we can go this thing together lah. Kita boleh melakukannya bersama. Walaupun pengumuman dilakukan di saat-saat akhir dan sebagainya, masih tenang berhadapan dengan situasi ini, masih tenang mengikut SOP dan sebagainya. Ya, Prof, terima kasih banyak-banyak. Selamat menjalankan tugas dalam situasi yang genting ini ya. Terima kasih banyak Profesor Insiden Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Haluan Pelajar Universiti Melayu bersama kita. Jadi ini juga Dewan Bersejarah kali pertama dalam sejarah tidak menerima pelajar secara fizikal dalam keadaan gerombolan yang besar, tapi inilah keadaan yang harus dihadapi. Baik, kita berehat seketika, selepas ini kembali nak meninjau keadaan di salah sebuah kolej kediaman di Universiti Malaya ni. Kembali ke studio dan jumpa lagi selepas ini. Bantu kami putuskan rantaian COVID-19. Amalkan saranan 3W dari KKM, iaitu wash, wear dan worn. Amalkan membasuh tangan menggunakan air dan sabun dengan kerap, kerana tangan adalah anggota badan yang paling kerap menyentuh objek lain. Sekiranya sukar mendapatkan tempat untuk membasuh tangan, sediakan cecair pembasmi kuman bersama anda. Gunakan pelitup muka kerana hanya hidung dan mulut yang menjadi laluan COVID-19 menjangkiti anda atau menjangkiti orang lain. Jadi, penggunaan pelitup muka adalah sangat penting di tempat orang ramai
atau ketika anda bergejala. Dan akhir sekali, sama-sama kita saling mengingati amaran berikut. Elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin. Gunakan lengan untuk menutup hidung dan mulut apabila anda bersin atau batuk. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Duduk di rumah dan elakkan kunjung mengunjung. Keluar hanya sekiranya perlu. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, suis lampu atau butang lift. Bersama kita putuskan rangkaian jangkitan COVID-19 dan beringat, COVID-19 masih dalam komuniti kita. Baik, itu tadi nak disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk jangan kita lupa untuk mengamalkan segala yang kita perlu, 3W, dan pastinya ini adalah usaha kita bersama untuk melandaikan ataupun flatten the curve bagi kita membendung penularan wabak COVID-19. Dan berbalik semula pada perbincangan kita hari ini, kita difahamkan ramai sebenarnya pelajar-pelajar yang telah pun, mahasiswa yang telah pun terjejas dan terkesan dengan situasi pada ketika ini, dan kita akan bersama dengan salah seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah yang kita difahamkan IPT-nya berada di zon merah, dan pada ketika ini beliau sendiri telah pun membeli tiket penerbangan untuk pulang ke IPT-nya. Dan kita akan berbincang lebih lanjut bagaimana pengalaman dan perasaannya pada ketika ini. Kita bersama dengan Maisarah Hayati Rusli. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, Maisarah. Terima kasih luangkan masa bercakap dengan kakak di sini. Okey, kita nak tanya tentang perkembangan Maisarah. Setakat ini, bila yang Maisarah dapat tahu berkenaan dengan situasi ini dan juga tarikh kemasukan universiti yang sepatutnya, Maisarah? Sepatutnya tarikh kemasukan ialah 9 hari bulan 10 ni. Yang itu tarikh kemasukan untuk daftar kolej. Tetapi pada 26 hari bulan 9, kami dapat tahu yang kemasukan fizikal telah ditangguhkan. UMS dikeluarkan kenyataan rasmi, kemasukan semua kemasukan pelajar secara fizikal ditangguhkan. Jadi setakat ini ada tak yang disebutkan oleh pihak universiti sendiri berkenaan dengan mungkin antara mereka seperti Maisarah sendiri yang telah pun membuat laporan membeli tiket penerbangan dan sebagainya, adakah perkara itu ataupun satu sumbangan akan disalurkan untuk kos-kos begini? Ada. Selepas daripada diorang keluarkan kenyataan rasmi itu, mereka berusaha untuk bagi untuk bantu pelajar untuk refund ataupun ubah tarikh tiket penerbangan. Baik. Dan sebelum ni kan, bila Maisarah sendiri dah terdengar berkenaan dengan kes yang meningkatnya di Sabah dengan 3 angka yang kita lihat, masa tu Maisarah tahu dia nak masuk uni ni. Jadi perasaan Maisarah pada ketika tu macam mana? Masa tu kita ragu-ragu jugalah sama ada boleh ke masuk lagi kan. Tapi sebab kita yakin dengan KKM cakap masa tu keadaan masih terkawal, jadi kita macam yakinlah boleh masuk ni sebenarnya. Baik. Dan kita difahamkan mungkin Maisarah sebelum ni dah terbiasa mungkin pembelajaran dalam talian secara online dan sebagainya. Jadi mungkin pada ketika ini akan berbalik semula kepada cara pembelajaran tersebut. Jadi Maisarah okey ke tak okey dengan melalui pengalaman yang sama? Sebenarnya pembelajaran secara online ni dia lebih banyak tekanan sebab kami kebanyakan tak ada final exam. Jadi bila tak ada final exam, dia punya assignment tu bertambah. Jadi itu yang antara penyebab macam memberi tekanan jugalah. Lagipun masalah dia kalau bagi student yang dia tak ada line, susah untuk diorang nak dengar lecture daripada kuliah daripada lecture kan. Jadi itu memberi kesan. Baik. Setakat ini Maisarah ada berhubung dengan kawan-kawan di Sabah. Macam mana keadaan mereka ketika ni? Mereka dalam keadaan dalam zon merah dan sebagainya, tak boleh sambung pembelajaran di kampus. Jadi bagaimana keadaan mereka pada ketika ni? Ada kawan-kawan saya yang diorang okey je. Maksudnya macam selagi ada line tu kiranya okey, tapi bila line tu selalu terputus-putus, kalau dengar live pun dengan suara berobot, jadi itu mengganggulah. Dan sekarang ni kita nak lari topik sikit lah. Kita difahamkan di Sabah ada larangan rentas daerah dan sebagainya. Ada tak kawan-kawan Maisarah ada berkongsi apa-apa perasaan mereka dalam keadaan yang mungkin merisaukan lah, dalam keadaan zon merah tu kan? Diorang ada cakap apa-apa tak?
Setahu saya, kawan-kawan saya macam dia masih lagi macam okey sebab kita pernah melalui PKP. Jadi pengalaman kali ni macam taklah begitu tu sebab setakat ni mereka hanya macam diorang masih lagi boleh ke kedai seperti biasa. Larangan tu dia tak terlalu ketat macam PKP awal-awal tu. Dan bila terjejas ni ataupun pendaftaran masuk semula untuk sesi akademik ni terjejas kan, bagi keluarga ibu dan ayah Maisarah ada bercakap apa-apa tak? Bagaimana mereka menerima keadaan ni? Dia menerima keadaan dengan baik. Lagipun kita tak mampu untuk buat apa-apa kan untuk mengubah dan memang keadaan sekarang pandemik macam ni. Dan Maisarah ni seorang pelajar jurusan psikologi kanak-kanak dan keluarga kan. Jadi pembelajaran secara dalam talian itu adakah sesuatu yang agak sukar untuk Maisarah kerana kita difahamkan yang teori-teori berada di dalam orang kata lecture hall ataupun aplikasinya semua adalah perkara yang berbeza. Jadi adakah itu menjejaskan tahap pembelajaran untuk Maisarah? Kalau ikutkan untuk kos kami yang memang kami punya subjek, untuk bagi psikologi kanak-kanak kami boleh dilaksanakan secara online. Tetapi kami ada juga ambil subjek elektif macam kaunseling. Dan kaunseling tak boleh dilaksanakan secara online. Dia perlu dijalankan secara fizikal. Sebab tu kami pada awalnya diminta untuk balik ke UMS. Jadi itu sukar jugalah kerana disebutkan oleh Maisarah tu pengalaman ataupun berada di hadapan seseorang itu untuk proses pembelajaran itu sangat penting. Jadi adakah Maisarah rasa macam akan mungkin merencatkan sedikit proses pembelajaran untuk Maisarah pada ketika ini? Ia memberi efek daripada segi tahap kefahaman kita sebab kita tak berhadapan secara langsung dengan lecturer. Jadi macam sukar sikit untuk kita dapatkan ilmu tu dan lebih faham. Lagipun kita tak ada kawan-kawan kan kat sekeliling untuk tanya kalau tak faham dalam kelas. Baik. Mungkin Maisarah mempunyai sebarang mesej singkat yang nak disampaikan kepada semua yang juga terjejas seperti Maisarah? Nasihat saya sekarang ni kita dah tak boleh nak tuding jari. Kita dah melepasi fasa tuding jari. Sekarang ni kita perlu buat action. Kalau kita cuma perlu, kalau ada masalah tiket, jadi kita perlu berhubung macam mana nak dapat refund balik. Bantuan dah banyak dikeluarkan dan kita cubalah untuk buat supaya kita dapat, kita jalankan laksanakan, kita buat action. Jangan kalau kita keep tuding jari di sini macam nanti tak ada apa-apa penyelesaian. Bagus pesanan tu Maisarah. Terima kasih kerana meluangkan masa bercakap dengan kami bagaimana situasi Maisarah pada ketika ini dan semoga kita harap proses pembelajaran Maisarah itu berjalan dengan sebaik mungkin insya-Allah. Amin. Terima kasih Maisarah. Terima kasih. Itulah tadi kita berhubung dengan Maisarah Hayati Rusli, pelajar di Universiti Malaysia Sabah yang kita difahamkan pastinya berada di zon merah. Dan kita harapkan agar semua keadaan kuat, kita melihat bagaimana mungkin perubahan dengan harapan angka-angka COVID-19 ini akan menurun untuk memberikan sedikit kelangsungan bagi mereka untuk meneruskan pembelajaran. Kita akan teruskan bingkisan yang seterusnya. Ini pasti dinanti-nantikan oleh rakan setugas saya di sebelah saya pada ketika ini, Hanif Miswan yang juga telah pun turut serta dalam kejohanan Food Golf 2020 buat julung kali ini dianjurkan oleh Kelab Media Prima dan telah pun membabitkan 24 pasukan. Best. Terbaik. Terbaik Nak tahu kenapa terbaik? Anda saksikan berkisah ini disediakan oleh Puteri Alia Natasha Shamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Hari ini apa khabar semua? Dan pagi ini sangat istimewa kerana saya, Hanif Miswan, bersama dengan rakan-rakan di Media Prima, kita ada satu kejohanan yang dianjurkan oleh Kelab Media Prima iaitu Food Golf. Mungkin ada yang tak tahu berkenaan dengan sukan foot golf ini diperkenalkan atas dua sukan yang utama iaitu golf dan juga bola sepak. Tekniknya kita main bola sepak tapi di golf course lah. Dan ini lubang kedua kami dan selaku antara pasukan pilihan juga kita akan cuba untuk tengoklah sampai ke tak sampai bola saya ni. Jom sama-sama kita saksikan acara foot golf. Boleh Boleh okey, itu jalan. Kita main foot golf ni, kita ada banyak cabaran sebab ada laluan berbukit. Kalau kita tengok di belakang kita ada tasik. So, accuracy tu amat penting.
teknik sepakan juga penting. Kadang-kadang kita tak perlu sepak begitu laju, tapi yang penting tepat ke destinasi yang kita nak target lah. Cabaran dia adalah nak menendang bola itulah. Sebab perempuan ni selalunya main bola jaring dan sebagainya, dan ini adalah satu sukan yang baru untuk wanita dan saya rasa sesuai lah sebenarnya untuk wanita untuk main foot golf. Boleh jadikan satu tradisi lah untuk Media Prima untuk menganjurkan kejohanan macam ini. Selain mengeratkan hubungan antara staf, ia juga menyihatkan tubuh badan kita. Selesai kita menyepak bola 13 lubang dan keputusan nantilah akan kita umumkan. Tapi sekarang saya bersama dengan orang kuat yang menjadi penganjur kepada kejohanan pada pagi ini. Lebih kepada ahli keluarga, kepada Kelab Media Prima lah, Encik Kamarul Zaman, Presiden Kelab Media Prima. Bagaimana penganjurannya pada pagi ini? Tercapai atau tidak objektif yang diinginkan? Alhamdulillah kita berjaya mengumpulkan kaki tangan Media Prima dan juga daripada rakan kerjasama sebanyak 24 tim. Hampir 125 pemain. Mesej yang kita nak kepada semua rakan kerjasama dan juga rakan tangan Media Prima bersama bersatu di dalam suasana menghadapi COVID-19 ini, dan juga bersama kita tidak melupakan untuk beriadah. InsyaAllah benda ni kalau mendapat sambutan yang baik daripada kaki tangan, kita akan membuat acara tahunan lah. Tahniah pasukan kita Rory, dan kita jemput Datuk untuk serahkan piala pusingan. Mungkin sama tapi memang serupalah. Memang pasukan saya yang memenangi kejohanan tersebut. Apapun kita ucapkan tahniah kepada semua yang berjaya untuk kita sama-sama juga sekurang-kurangnya melakukan suatu aktiviti. Tapi untuk penjelasan dan penerangan adalah memang semua aktiviti sekarang ini, terutamanya di luar yang membabitkan aktiviti fizikal, memang sangat mengikuti norma baharu yang ditetapkan. Dan itu syabas juga kepada para penganjur dan juga pihak yang bertanggungjawab dalam memastikan semuanya mengikuti peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, kita nak teruskan perbincangan. Kalau tadi kita bawakan dari perspektif pelajar yang terkesan akibat daripada penangguhan kemasukan pelajar baharu dan juga sesi semester yang baru sekarang ini. Selepas saja mendapat tahu berkenaan dengan perkara tersebut, ramai sekali rakyat Malaysia, individu ataupun persatuan yang menghulurkan bantuan, dan kita ingin bersama dengan salah seorang individu tersebut yang telah pun berada bersama kami di sesi panggilan video ini, iaitu Rozita Abdul Manan, sukarelawan yang telah pun membantu para pelajar ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, kita kenalkan Rozita bersama dengan saya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Mungkin kita tahu banyak sekali yang menghulurkan bantuan. Anda adalah salah seorang yang antara yang cepat juga menghulurkan bantuan kepada para pelajar yang terkesan. Mungkin boleh ceritakan tentang kenapa dan bagaimana modus operandi yang anda telah lakukan untuk para pelajar ini. Okey, untuk bantuan yang kita dah salurkan, sebab saya peniaga makanan. So kita ada kedai di Setiawangsa. So 2 hari lepas saya tak perasan benda tu. Saya tak nampak. Tapi bila saya buka Twitter masa saya tengah rehat, saya tengok orang dah tengah cakap pasal pelajar yang terkandas. So saya check balik, okey, ada yang dah offer duit, ada yang offer makanan. So saya tak fikir panjang, saya terus kata siapa yang terkandas boleh datang terus kedai ataupun boleh DM saya bagi tahu berapa orang, ada berapa makanan yang perlukan, kita terus buat. Jadi mulanya tu memang kita fikir kita nak buat sendiri, tapi tak, macam mana tak kawan saya offer, okey, you ambil 300, buat je, masak je. So since then ramai yang DM saya minta membuat akaun bagi saya amount banyaklah. So kita dapat collect dalam satu hari tu saya rasa almost 5,000. So kita buat je, kita cari je. And then kita just distribute je. Kita buat nasi ayam, kita bagi nasi biryani, kita bagi lemonade, apa saja keperluan yang diperlukan. Sebab kita faham bila dah terkandas tu mungkin tak boleh keluar langsung. Mungkin tak ada kafe yang buka ke apa ke, itu memang saya tak pasti. Tapi yang saya tahu, saya nak sediakan makanan dan saya pun dah diamanahkan untuk buat makanan, hantar dekat diorang. So yang kita dah hantar is dekat UIA, UiTM, and then ada yang datang daripada Sepang, ada yang datang daripada Kelana Jaya, ada yang datang daripada Shah Alam yang duduk rumah sewa ni semua. So, kita kata tak apa you nak makan, you cakap, kita buat, kita bagi. Ya, baik. Dan kalau kita lihat cara mengagihkan bantuan itu juga membabitkan individu yang lain atau anda sendiri yang terus menghantar? Kita guna servis runner, tapi alhamdulillah, which is yang sepatutnya kita bayar, tapi runner tu sendiri pun kata okey tak apa kak, saya tak nak duit, ini pun antara
bayaran saya, kira saya sedekah juga untuk budak-budak ni. Saya tak nak charge apa-apa. So kita just guna je siapa-siapa yang willing untuk distribute, collect food dekat kita and hantar kepada student, kita bagi. Kita memang akan bagi berapa amount makanan, kita just hantar je. Ya, baik dan okey Rozita, kita melihat kepada bantuan-bantuan inilah. Okey, saya percaya ramai juga di kalangan para pelajar yang meluahkan sendiri situasi mereka. Kalau boleh dikongsikan antara situasi yang dihadapi oleh golongan pelajar ni, sebab ialah berlainan kampus mungkin berlainan situasi dan keperluannya. Ada yang kebanyakannya yang DM saya bagi tahu yang kekurangan bekalan makanan. Okey, so kita bagi. Saya offer, saya kata kalau you nak makan hari-hari pun tak apa, kita tak ada masalah. Jangan malu, jangan nak segan apa, sebab kita memang sentiasa akan buat makanan tu. Kita tetap terima lagi dana daripada orang ramai. Ada yang minta duit, tapi untuk duit tu kita memang tak boleh nak bagi sebab saya dah diamanahkan untuk masak, untuk bagi makanan. Tapi orang lain ada yang offer untuk bagi duit belanja, untuk bagi duit tiket balik. Itu saya akan refer pada orang yang boleh bagi. Dan ada yang kata tak ada tempat tinggal, sebab kalau nak ikutkan pada awal tweet saya memang saya kata kalau nak tempat tinggal kita boleh carikan homestay, tapi belum ada lagi yang cakap pasal perlukan tempat tinggal. Kebanyakan yang bagi tahu saya hanya perlukan bekalan makanan, itu saja. Ya, dan memang selain daripada anda, sebab kita pun mengikuti perkembangan ini di media sosial, ramai juga yang turut memerlukan bantuan seperti yang anda katakan, dan ini mendapat pelbagai respon yang sangat berbeza lah dari rakyat Malaysia terutamanya. Ada yang sangat menghargai, ada juga yang agak meragui. Pendapat anda, sebab anda antara yang kerap menyantuni, ini bukan kali pertama saya percaya, anda antara yang kerap menyantuni golongan para pelajar ni. Pendapat berkenaan dengan reaksi-reaksi dan juga pandangan sebegini? Setakat ni bila kita buat makanan ni, alhamdulillah saya tak pernah orang pertikaikan, cuma kita selalu dapat support daripada kawan-kawan, daripada orang yang saya tak kenal. Daripada mana-mana pun saya tak tahu, tiba-tiba kontak, okey kita nak bagi makanan, okey just tolong. So kita buat. Bila kita dah cakap, okey kita akan bagi makanan, okey orang buat. Sebab kalau saya tolong seorang, mungkin ada lagi orang lain nak tolong. So tak apa, kita panggil ramai-ramai, tolong je, tak ada masalah. Okey, baik. Bantuan ini akan diteruskan sehingga tempoh sampai mana, Rozita? Saya sebenarnya saya tak kisah. Saya open every day. Saya tak kisah. Saya selagi ada dana masuk, saya akan buat. Saya as long pelajar makan, pelajar tak rasa sedih, sebab bagi saya dah cakap dengan diorang, awak tak, kita ni semua, we are all in this together. You are not alone. You have me, you have everyone, you have us. It's okay. Everyone, ramai orang boleh tolong. Even ada pelajar yang tolong juga, pelajar bagi duit. Okey kak, tolong bagi, saya ada duit belanja banyak ni, akak just tolong masak je. Saya nak tolong kawan-kawan saya. Itu saya. So saya terharu dengan sambutan dengan kepercayaan yang orang beri dekat saya, dengan pasukan saya, alhamdulillah banyak. Terima kasih banyak. Betul, dan ini ibarat satu rantaian kebaikan lah yang dilakukan bukan saja kepada seorang individu. Okey, mungkin anda yang paling tepat untuk memberikan sedikit pandangan berkaitan dengan perkara inilah. Mungkin nasihat kepada mereka yang terkesan dengan keputusan terbaru ini dan juga kepada mereka yang ingin terus menghulurkan sumbangan. Mungkin anda boleh memberikan kata-kata semangat kepada mereka sebagai penutupnya. Silakan. Kalau malu, lapar. Kalau lapar, datang jumpa saya. Jangan malu-malu, tak apa. Kita ada makanan tu. Memang saya jual makanan, saya ada air dekat restoran. Bagi tahu je berapa banyak nak, saya boleh sediakan. Kita boleh hantar, kita boleh bagi. Janji kenyang, jangan sedih. Kita semua satu. Kita semua sama-sama dalam hal ni. Jangan risau, jangan takut. Saya takkan marah, saya lagi happy. Itu je. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Semoga terus mendapat keberkatan daripada segala usaha yang dilakukan ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Puan Rozita Abdul Manan, salah seorang pengusaha dan juga sukarelawan yang tanpa lengah-lengah lagi terus saja menghulurkan bantuan kepada para pelajar yang terkesan akibat daripada keputusan untuk menangguhkan dan juga sesi pembelajaran ini daripada pandemik COVID-19 ini. Okey, kita nak kembali ke kampus bersama dengan Eli Iskandar di Universiti Malaya, dan seperti yang diberitahu tadi, beliau akan berada bersama dengan beberapa pelajar di Kolej Kediaman Pulu untuk melihat bagaimana suasana di sana dalam norma baharu ini. Eli Iskandar, silakan kalau dah bersedia. Makanan apa bagi pelajar? On you. Okey, terima kasih Hanif Biswa di studio. Kembali kita ke Universiti Malaya untuk lintas langsung apa yang berlaku di sini, dan saya secara spesifiknya kali ini berada di Kolej Kediaman Pertama Universiti Malaya. Dan di belakang saya ini adalah himpunan
penghuni kolej pertama ini, yang sebenarnya sepatutnya kolej ini menerima seramai 452 orang, tetapi hari ini hanya menyaksikan sekitar 46 orang sahaja yang datang secara selepas membuat pendaftaran dan kemudian mendaftar secara fizikal untuk masuk ke kolej pertama ini. Jadi ini keadaannya cukup lengang dan sunyi, dan apa yang anda lihat sekarang ini ialah sesi mendapatkan sarapan pagi, dan kalau anda lihat pematuhan SOP yang cukup baik sekali dalam kalangan penghuni di sini, dan yang memakai pakaian seragam biru, kuning dan merah itu adalah dipanggil sebagai pemudasyara kolej, pemudasyara mahasiswa untuk kolej pertama ini. Jadi ini situasinya, begitu tertib, begitu teratur, dan kalau anda lihat ini adalah barisan untuk pelajar perempuan, dan di hadapan saya ini sepatutnya lelaki, tapi bilangan pelajar lelaki di kolej ini sedikit kurang berbanding dengan pelajar perempuan. Dan beginilah pada setiap pagi mereka telah pun datang, dan difahamkan walaupun penangguhan pendaftaran secara fizikal, pendaftaran akademik ditangguhkan, sesiapa misalnya kata keluarga yang dah pun sampai kemari, pihak kolej masih menerima kehadiran mereka, dan peruntukan makanan dan sebagainya memang ada untuk mereka. Jadi tidak ada masalah, sepanjang beberapa hari ini boleh menerima kehadiran mereka. Okey, kita nak sembang lebih lanjut tentang situasi ini sebab ini satu suasana yang sangat baharu dengan norma baharu dan sebagainya, dan mereka yang ditugaskan untuk memastikan keadaan berjalan dengan lancar bukan hanya di peringkat kolej tapi di peringkat universiti turut memainkan peranan yang penting. Kita nak tampilkan dua orang ini dipanggil sebagai PM Central ini. Kalau PM College seperti yang berpakaian di belakang sana itu adalah seperti ahli Dewan Undangan Negeri, dan mereka ni adalah seperti ahli parlimen lah ya. Okey, saya perkenalkan seorang demi seorang. Nurul Syamimi Syafuddin. Assalamualaikum. Salam. Dan juga Muhammad Iskandar Hambali Abdul Halim. Khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Kalian adalah antara berapa? 32 orang. 32 orang PM Central. Pemudasyara mahasiswa Central. Ya. Okey, apa beza Central dengan kolej ni tugasnya? Seperti mana yang kami selalu jalankan, pemudasyara mahasiswa Central ni merupakan pembantu dan orang tengah sebelum menyampaikan tugasan kepada PM College. Okey. So PM College ni dia akan membantu mahasiswa sendiri dalam minggu mahasiswa ni. Maksudnya sepanjang minggu ni lah. Macam tu. Okey. Dan bilangan lebih 4,000 ni kalian yang kendalikan 32 orang, menang tangan tak? Kita seperti tahun-tahun sebelum ni, kita sudah bersedia untuk menyambut kedatangan sebanyak 4,000 ke 5,000 orang pelajar secara fizikal. Namun kita akur dengan tahun ini, kita pada mulanya seperti biasa 4,000 hingga 5,000 orang pelajar. Namun dengan norma baru ni, kita masih lagi menyambut walaupun ada yang daftar secara online, dan kita juga menerima kedatangan secara fizikal mengalu-alukan. Dan untuk kata menang tangan ke tak, kita dah bersedialah daripada awal. Persediaan dah dilakukan secara sebulan lebih awal untuk menerima kedatangan pelajar-pelajar baru. Mungkin kali ini sebabkan penangguhan tidaklah begitu sesak berbanding tahun-tahun sebelum kan. Ini tahun keberapa jadi PM Central? Saya tahun kedua. Saya sebelum ni PM College dan tahun ni saya PM Central. Naik pangkat lah ya. Okey, baik. Apa antara cabaran tahun ini untuk mengendalikan pelajar-pelajar yang baru masuk kemari? Okay, cabaran pada tahun ini adalah seperti tahun-tahun sebelumnya, kita menerima 4,000 ke 5,000 orang pelajar, tak ada halangan. Maksudnya berterusan dari pagi sampai ke petang, datang berpusu-pusu orang. Tapi tahun ni kita terpaksa akur dengan keputusan KPT untuk menjalani secara online. Jadi pelajar-pelajar yang datang lebih sedikit dan kami dapat mengawalnya dengan lebih baik. Adakah sebarang kesukaran untuk mengendalikan tugas anda dengan norma baharu ini, dengan SOP yang perlu dipatuhi? Kalau melibatkan kesukaran, kami sudah bersedia daripada awal seperti yang saya nyatakan tadilah. Cumanya dalam norma baru dengan COVID-19 yang masih lagi kita tidak teratur dia punya bilangan dia, kita pun sudah buat persediaan dengan rapi mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kesihatan, KKM, semualah kita ikut, kita follow. Itu dari segi persiapan kalian, dari segi kerjasama diberikan oleh pelajar yang baru masuk dan juga ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka.
pelbagai positif feedback yang kita dapat daripada ibu bapa dan pelajar dengan kehadiran mereka lah. Sebab ada yang menyatakan tidak boleh daftar secara fizikal, akan tetapi kita di Universiti Malaya ni kita masih lagi menerima kehadiran mereka untuk yang dah sampai ke sini untuk mendaftar secara fizikal, dan kebajikan mereka semua kita akan jaminlah oleh pihak Universiti Malaya. Selamat menjalankan tugas kepada kalian berdua, Mimi dan juga Iskandar. Terima kasih banyak sudi bersama kami untuk ditembual. Okey, dan itu antara tugas yang dikendalikan oleh mereka ini. Jadi berhadapan dengan norma baharu ini sangat-sangat mencabar, tapi mereka dapat laksanakan, nampak tak PMPM College ni dengan begitu berdisiplin sekali. Ya, mereka ni bukan saja mengendalikan situasi ketika di sini, malah mempunyai satu WhatsApp group juga untuk berkomunikasi dengan pelajar yang belum sampai ke college tentang apa yang berlaku dan sebagainya, dan difahamkan ada juga sesi secara maya yang dilakukan untuk mengeratkan hubungan antara penghuni college di sini. Okey, selain daripada pelajar, penghuni, PM Central dan juga college ini, kita nak tanya jugalah pensyarah di sini bagaimana keadaannya. Saya nak bersama dengan Dr. Iskandar. Hari ini banyak Iskandar ya. Dr. Iskandar Abdullah, pensyarah kanan Jabatan Kimia Fakulti Sains Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Baik. Terima kasih banyak studio bersama kami di saat-saat akhir ini. Okey, kita tahu tentang keadaan ini kan, dan kita dengar tentang kelas online dan sebagainya. Setakat inilah melalui tempoh pandemik ini, bagaimana pengajaran dan pembelajaran secara online ni? Banyak cabaran je, Eli. Especially dari segi bila pelajar tu online, kadang-kadang dia tutup video, kita pun tak tahu dia orang ke mana. Kan? Satu lagi, kita ada juga beberapa program yang kita rasa sesuai untuk online, tapi ada yang tak sesuai untuk online buat masa ni. Tujuan kenapa saya cakap macam itu, sebab kita kena fokus kepada makmal, kita kena fokus pada klinikal dan juga pada studio yang memerlukan hands on dan juga face to face. Dalam masa yang sama, kita juga tengok pada soalan-soalan exam yang ada sedia sekarang. Kita rasa perlu ada pembaharuan. Jadi kenapa? Sebab bila kita buat soalan exam, mereka ada berada face to face, jadi tak boleh nak tiru. Jadi bila kita pakai soalan yang lama, kita hantar pada diorang untuk online exam, diorang boleh Google je. Jadi Mr. Google, Dr. Google adalah sedia untuk membantu. Maknanya kalau kita istilah dulu kita bagi toyol lah. Jadi sekarang ni sebab secara online kita tak tahu di sebelah mereka ada peranti lain untuk mereka gunakan sebagai rujukan. Okey, jadi itu antara cabarannya lah, dan barangkali ada penambahbaikan dari aspek itu. Dan bila kita bercakap tentang doktor sendiri kan, mengajar subjek sains kan, jadi hands on tu sangat-sangatlah perlu. Jadi adakah sebarang tata cara atau SOP kalau pengendalian di dalam makmal dan sebagainya? Untuk SOP di dalam makmal, kita dah sediakan, especially SOP yang khusus on top of SOP MKN dan juga NADMA yang sediakan. Tapi disebabkan oleh arahan oleh kementerian, jadi kita terpaksa tangguhkan kemasukan pelajar-pelajar senior ke dalam makmal juga. Jadi untuk semester ni kita tak ada face to face di dalam makmal. Tidak ada face to face dalam makmal, jadi secara online juga. Okey, soalan terakhir saya, bagaimana sebagai pensyarah memberikan motivasi kepada pelajar ni, kerana kita tidak bersemuka, tidak berdepan secara fizikal, untuk betul-betul menghadiri kelas dan semangatnya sama seperti mana ketika menghadiri kelas secara fizikal? Itu agak mencabar. Itu memang soalan yang mencabar, Eli. Jadi pada saya, apa yang saya boleh buat is kita sentiasa kena teruskan mereka sentiasa berhubung, especially dari segi WhatsApp, dari segi Telegram yang kita ada, dan juga kita try untuk sediakan kaedah-kaedah baru untuk lebih interaktif dengan pelajar, dan juga pelajar pun lebih terasa dekat dengan pensyarah masing-masing. Ini juga menjadi motivasi kepada pensyarah juga ya, untuk mencari pendekatan baru lah. Doktor, terima kasih banyak bersama kami. Ya, selamat menjalankan tugas secara maya atau secara fizikal. Ya, Dr. Iskandar Abdullah, pensyarah kanan Jabatan Kimia Fakulti Sains di Malaya. Okey, jadi ini situasinya sangat-sangat tenang, dan kita harapkan kolej lain juga dan universiti lain juga yang menerima kehadiran para pelajar yang mendaftar ataupun yang tiba dan tidak ada kesempatan untuk pulang dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Dan rakan-rakan yang meneruskan gerakan siswa jaga siswa itu satu yang sangat-sangat murni, dan semoga dapat juga berkomunikasi dengan pihak universiti agar segala pengurusan itu dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Dan kita doakan yang terbaik sama ada bagi pelajar maupun bagi kaki tangan universiti atau institusi pengajian tinggi di negara kita. Okey, itu saja daripada saya. Perkongsian tinjauan di Universiti Malaya kembali ke Seri Bentas.
CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Betul, kita teguh, kita menang dan kita jaga kita. Itu kembali yang diberitahu kepada anda dan selamat menonton kepada anda yang baru saja bersama kami di Malaysia hari ini. Dan untuk perkongsian pada kali ini, saya ingin buka terlebih dahulu berkaitan dengan webinar secara online di Cool FM. Ingin sertai seminar online secara percuma, ini yang anda harus lakukan. Follow dan like Facebook Cool FM dan saksikan webinar Cool pada hari Selasa 6 Oktober 2020 bermula jam 12.30 tengah hari. Saksikan figura-figura hebat Malaysia antaranya Najib As-Sadok, Syirazdin Karim dan ramai lagi membincangkan topik tentang peluang perniagaan. Individu bertuah berpeluang untuk menangi wang lanjut. Wang tunai. Info lanjut di www.coolfm.com.my dan ini antara seminar secara online yang memang sangat-sangat penting. Dah 2 kali dianjurkan dan akan masuki siri yang ketiga. Dan saya rasa tidak perlu bercerita panjanglah berkaitan dengan perkara ini kerana pada ketika ini saya bersama dengan 2 penyampai hebat daripada Cool FM. Seorang baru saja pulang dari bercuti setelah mendapat kelahiran cahaya mata dan seorang bakal memulakan tugasnya pada petang ini. Untuk itu, tak perlu panjang lebar lagi, saya perkenalkan kedua-duanya, Ria Cool FM dan juga Izwan Azir Saleh. Terima kasih. Kami selepas 2 tahun. Betul. Kita bersiaran yang terakhir 2 tahun lepas kan? Pada pagi ini, silakan Izwan. Apa yang anda lakukan pada pagi ini? Senang sekali, saya Izwan Azir Saleh. Petang ini akan memulakan siaran di Cool FM pada pukul 3 petang hingga 7 malam dalam Cool FM Izwan Azir. Ini adalah permulaan hari pertama saya, jadi saya sangat mengharapkan sokongan para pendengar untuk terus setia bersama Cool FM. Pilihan pertama untuk isu semasa. Ada macam-macam lah, Hanif, yang kita nak kongsikan dengan pendengar. Sebenarnya saya diberi tanggungjawab untuk menemankan orang ramai nanti nak pulang ke rumah dari tempat kerja. Waktunya kan? Waktunya itu. Jadi yang pastinya ada lagu-lagu menarik, tetapi saya akan sulamkan dengan hiburan, dengan maklumat semasa. Itu penting sekali kerana sewaktu bekerja mungkin mereka tak arif apa yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi itulah yang saya nak beritahu kepada pendengar-pendengar kita dalam cerita berita. Kemudian pada pukul 5 petang setiap hari kita ada Bicara Petang. Ini ada satu topik menarik yang kita akan buka untuk pendengar boleh beri pandangan dan pendapat mereka lah tentang topik yang dibicarakan. Baik Ria, nampak tak itu mukadimah tu? Tapi mukadimah dah diberitahu semua dah. Ria, selamat kembali bertugas dan mungkin Ria ingin menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan webinar. Okey, webinar Cool ni sesi seminar percuma online dekat Facebook Cool FM dan kalau kita tengok ada 2 sesi kita dah jalankan sebelum ni dan untuk sesi ketiga yang terakhir esok 6 Oktober 12.30 tengah hari, topiknya mengenai macam mana kita nak kembangkan perniagaan. Sebab saya pasti dalam pandemik COVID-19 ni ramai yang ambil keputusan untuk memulakan bisnes, tak kisahlah secara kecil-kecilan ke ataupun yang memang dah besar nak maintainkan bisnes
tips mereka macam mana. So kita bawakan juga tetamu-tetamu memang cukup hebat. Ada Datuk Sri Vida, ada Najib As-Sadok dan juga Shirazdin Karim. Ketiga-tiga mereka ni memang kita tahu memang hebat dalam bidang perniagaan. So inilah masanya bagi saya untuk mereka dapatkan tips macam mana. Kalau macam Hanif sendiri pun kan nak start bisnes. So macam mana kita nak start bisnes? So apa yang perlu ada? Itu yang kita nak bagilah kepada semua pendengar Kul FM besok. Dah ada tu, bukan baru nak start. Dah ada. Oh, ya ke? Dah bermula lah sebenarnya, sama-sama lah. Okey, melihat kepada dah 2 siri dilakukan kan, sebab kita sangat tertarik dengan webinar ni secara percuma dan figuran yang datang juga hebat-hebat. Bagaimana sambutan pendengar ataupun kalau webinar, penonton lah penonton dan pendengar lah. Dekat Facebook Kul FM, kita memang tak menyangka sebab ramai betul yang luangkan masa nak tengok webinar ni mencecah beribu-ribu. So, saya pun memang terkejut lah. Dan untuk sesi ketiga ni, insyaAllah kalau dapat sambutan lagi wow, kita akan sambung lagi kepada episod yang seterusnya lah. InsyaAllah. Haiza, AG, Muaz dah buat. Ini AG punya tu. Mungkin kalian punya giliran pula kan? InsyaAllah. Kanda Izwan, kepulangan kembali ke arena media lah, boleh saya katakan. Sebelum ni penyampai berita bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Sekarang ni penyampai Kul FM. Bagaimana kepulangan pada kali ini dan mungkin apa yang ingin dibawakan kepada orang ramai pada ketika ini? Saya jujur kata saya agak berdebar-debar menunggu jam 3 petang hari ini. Di sekeliling saya di studio tu orang-orang hebat semuanya. Ria, AG, Haiza, Muaz. Orang yang cukup berpengalaman dalam bidang radio, banyak angka tahun dia tu. Saya mungkin berpengalaman di TV tetapi untuk bercakap, berceloteh selama satu jangka masa yang lama di radio sendirian itu adalah satu cabaran pada saya. Jadi hari inilah saya nak panggil semua penonton MHI untuk menemankan saya di Konti bermula jam 3 petang hingga 7 malam nanti dalam Kul FM Izwan Azir. Saya akan cuba dan akan terus sentiasa kami di Kul FM untuk mengimbangkan antara hiburan dengan isu semasa. Kerana isu semasa yang kita cakapkan ni Hanif ialah perkara yang dibualkan oleh masyarakat. Betul. Sebagai contoh keprihatinan tentang pelajar-pelajar IPT hari ini, semuanya kita bawa macam pagi tadi di seperti di MHI juga, AG Haiza Muaz juga bercakap tentang pelajar-pelajar IPT. Tapi nanti petang ada satu ataupun skop yang mungkin kita akan kupaskan tapi dalam pelbagai isu lagi. Jadi Kul FM, suara sebagai sebuah stesen radio suara semasa, orang panggil pandangan dan reaksi daripada pendengar tu kami ambil serius. Ya, betul. Dan pastinya ramai sekali penonton Malaysia juga merindui kepetahan Izwan Azir ni. Ya, melihat kepada cabaran baru inilah sebab anda berada dalam radio. Izwan bermula dengan TV ke radio. Kemudian radio juga melakukan webinar, melihat secara fizikal kan. Di TV jugalah, di skrin jugalah. Melihat kepada cabaran dengan webinar ini, dengan masih lagi tugas hakikinya, bagaimana kalian berkolaborasi ini di antara suara, muka, reaksi wajah dan adakah cabaran yang baru untuk anda juga? Kalau bagi saya, kalau dekat radio ni, orang dia tak boleh tengok tahu mimik muka kita macam mana. So, apa yang perlu ada pada penyampai radio khususnya adalah energi. Kena simpan. That's why kalau tengok kita kat luar mungkin macam tak bercakap banyak sangat sebab kita simpan energi tu dekat radio. Kan? Sebab orang, kalau macam dekat TV, orang boleh tengok mimik muka kita. Kan? Walaupun kita suara down sikit, tone down tu, tapi mimik muka kita okey lagi. Still boleh dilihat lagi. Tapi dekat radio energi tu kena ada. Sama juga kalau kita buat webinar dekat Facebook Kul FM tu, energi kena seiring dengan kita punya suara. Okay, baik, kita ada 30 saat saja Izwan Azir. Ria, silakan untuk segmen masing-masing ini. Sila dulu. Jadi seperti biasa, jangan lupa saya ulang kembali 3 hingga 7 petang hari ini bermulanya perjalanan baharu saya di radio dalam Kul FM Izwan Azir. Dengarkan saya, temankan saya dan kita akan lebih berinteraktif di radio pula kali ini. Okey, dan esok jangan lupa saksikan webinar Kul secara percuma dekat Facebook Kul FM. Anda kena like Facebook Kul FM dan peluang juga untuk menang wang tunai bersama kami. Ya, baik, terima kasih kedua-duanya akan sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Ini pun punya jangan lupa saya baru nak cakap hari Sabtu 10 hingga 12 pagi. Spektator sukan bersama dengan saya dan AG. Mungkin selepas ini saya akan bersama dengan Izwan pula lah untuk sukan juga kan. Boleh lah ya? Boleh. Kita cuba semua je. Cuba. Betul. Baik, terima kasih kedua-duanya Ria dan Izwan. Selamat kembali. Selamat bersiaran jugalah ke ruang udara pada petang ini bersama dengan Izwan Azir dan kita nak berteriak seketika kerana selepas ini kita bawakan duo juga. Kalau ini duo di Kul FM,
ada duo yang sedang ketika ini tiap-tiap petang lah kita mendengarkan suara mereka di TV3. Jangan ke mana, teruskan bersama dengan kami. Berikan aku waktu untuk aku ceritakan apa rasanya hati ini kau tinggalkan perlahan. Berikan aku ruang untuk aku meluahkan rasa yang terdalam, rasa yang takkan pernah kau faham. Entah apa lagi harus ku coba untuk memiliki seluruh hatimu, seluruh cintamu. Entah bila akan aku temukan semua bahagia, walau bukan dengan kamu, walau pedih harus ku lepaskan. Haruman ini melemparku pergi kembali pada bila ku coba melepaskan semua. Entah apa lagi harus ku coba untuk memiliki seluruh hatimu, seluruh cintamu. Entah bila akan aku temukan semua bahagia, walau bukan dengan kamu, walau pedih harus ku lepaskan. berikan aku waktu Untuk aku meluahkan apa rasanya hati ini yang kau bunuh perlahan. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar? Sihat, alhamdulillah. Sofia, Nip, sihat? Alhamdulillah. Dengan penalti yang cantik semalam. Jangan, saya tengah pegang ranking sekarang. Tapi nampak macam dah plan lah yang tu. Kita itu nanti kita beritahu. Awal interview saya kan ni kan. Maaf. Okey. Tak bertukar dah. Okey, jadi entah apa Ya. ini OST terbaru bagi Rian Aralin TV3. Betul. Macam mana setakat ni kesinambungan bekerja bersama-sama? Ini kali pertama ke? Kali pertama. Kali pertama. Ya. Kenapa melamar siapa ni? Sarah? Betul ke dengan Apple ni? Saya dilamar oleh Abang Apple. Dia sebenarnya random kan? Dia Random, macam sangat random. kita... Saya dah ada lagu tu, saya dah ada cerita ni. Yeah. Saya rasa macam saya baru release satu single solo last month. So saya macam saya perlu duetkan lagu ni. Macam cari penyanyi yang sesuai. Saya nak yang dia ada karakter lebih kurang supaya lagu ni rasanya lebih kurang. Macam tu lah. Cumanya jumpa
Karakter yang lebih kurang tu karakter yang sama dengan awak ke? Vocal tone. Okey. Karakter perwatakan biasa Sebab lain lah kot. karakter awak lain. sangat tu. Karakter Lampau macam jauh berbeza. kan. Lain sangat. Tu dan Sarah berjaya deliver dengan baik. Saya sangat Alhamdulillah. berbangga. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kriteria pertama itulah perwatakan vokalnya. Vokalnya, cara nak sampaikan. Sebab lagu adalah cerita. Cerita kalau orang yang sampaikan tu tak sedap, tak sampai cerita dia. Okey, nanti. Hai. Sarah, apa cerita sebenarnya lagu? Ya. Cerita. Kita tengok sampai tak punya. Oh, ini best. Saya duduk belah sini. Okey. Saya tanya soalan yang sama. Okey. Apa yang Sarah rasa pasal lagu ni? Okey, Sarah. Apa yang Sarah rasa? Awak tinggalkan dia tu. Pandangkan Sarah record dekat studio Abang Apple sendiri. Ya. Masa mula-mula tu, Sarah, apa yang Sarah faham lagu ni? So, based on lirik, bila Sarah dengar demo, macam Abang yang punya seorang kan, macam apa yang Sarah dapat faham daripada lagu tu, dia macam tentang satu pasangan ni, lelaki dan perempuan, dia dua-dua tu sebenarnya sayang masing-masing. Tapi masing-masing tu nak luahkan macam apa ketidakpuashatian masing-masing tu, tapi tak kesampaian. Macam, apa lagi nak buat, apa lagi yang tak cukup. Jadi, Sarah kena absorb macam perasaan tu pada diri Sarah untuk Sarah deliver masa recording. Dia bukan senang, tapi macam-macam cara kita buat. Sarah pun kerap juga beralih ke studio, datang hari ni, datang lagi few days later untuk dapatkan feel tu. Tapi dia datang sebab studio best. Kita semua betul. Studio dia memang best. Dia datang-datang, Sarah, abang bawa oden. Sarah, abang bawa ni. Wife abang masak. Dapat. Yang saya bawa lain, yang kawan-kawan lain bawa lain. Jadi hasilnya kawan-kawan. Dah ada sikit. Meriah lah, meriah. Okey, sikit pasal berkenaan. Saya balik sini. Music video dia. Music video. Straightforward je music video dia sebab kita nak sampaikan cerita dan penceritaan dalam nyanyian tu sendiri. Dan kalau ada yang fahamlah kot. Cumanya lagu ni adalah lagu yang sebenarnya dia dah give up sebenarnya. Dia dah give up. Dia macam dia dah buat macam-macam dah, kenapa tak cukup So masa ni sebenarnya rasa dia adalah, dia kata macam mungkin Tuhan tunjuk untuk cari yang lain. Mungkin dia hanya datang untuk belajar. Macam itulah. Sebab tu bagi saya macam tu. Bagi Sarah pula, dia seorang happy budaknya. Dia tak pernah rasa heartbroken tu apa. Saya tanya, Sarah pernah rasa tak heartbroken? Serius lah, macam mana bang? Apa sahaja lagu cinta yang Sarah nak record, semua akan cakap, Sarah pergi bercinta, putus cinta, dia datang record balik. Cakap, alamak macam lambat lagi tu. Saya punya saja senang je. Pergi tengok cerita Korea. Betul-betul. Dia betul-betul itu rasa dia. Okey, sebab ini antara runut bunyi untuk Rian Aralin. Betul. Okey, dan sekarang ni sedang hangat ditayangkanlah. Adakah itu antara strategi Pul untuk naikkan sebuah lagu ni? Letup tu kan jadi OST. Masukkan dalam telinga. Soalannya baik. Sebab awak dah berada di sana, kena tanya soalan. Ya, baik. Saya jawab. Saya bercakap sebagai seorang peniaga, ia adalah strategi. Ia perlu, dan strategi itu sangat cost efektif. Saya hanya perlu buat lagu macam biasa, saya perlu tweak sikit supaya bersesuaian dengan cerita. Dan saya perlu menyanyi dengan sesuai dengan cerita, dan kita bagi lagu tu dekat cerita. Dan kalau lagu ni bukan OST, saya rasa Sarah pun mungkin lambat sikit dia nak pertimbangkan. Strategi. Yes, jawapan dia. Betul. Sebab bila kita nak buat, kena plan lah. Janganlah macam terus terjun je. Kita tak tahu apa kat bawah. Redah je kan. We don't know what we don't know. I know. I go to school English, no? And I know Yeah? you have a song, ada lagu dalam 7 Hari Mencintaimu. Hanya kamu. Yang tu yang menariknya adalah satu-satunya penulis lagu yang saya nyanyikan lagunya semula. Saya tak ambil lagu penulis lain sebenarnya. Itu satu je. Penulisnya. Dah 2-3 lagu dah saya nyanyi. Kita tahulah Apple ni memang banyak buat eksperimen dengan macam-macam. Sebab dia bermula dari belakang tabir. Sampailah main instrumen, semua menyanyi kan. Okey, kita lupakan Apple kejap. Sarah. Apple main gigi sendiri. Dah berapa lama? Saya tanya, dah berapa lama Sarah buat kerja ni? Kita tanya Sarah, sebab kita baru sembang benda ni. Miscommunication nama dia. Kenapa Sarah pakai macam lawyer hari ni? Kenapa? Cuba cerita. Untuk Sarah lebih kepada macam elegant style. Yes, elegant style. Kadang-kadang boleh nak ke image budak-budak tapi masih tak sesuai dengan lagu. Ya, betul. Sebenarnya dalam fikiran saya adalah saya kat rumah aku perlu mudahkan diri sebab Sarah Suhairi. Sarah Suhairi pula dia perlu kurangkan diri. Dia perlu dewasa kan. Sebab Apple Roza. Sian dia kan. Apple pun ada Apple pula. Sarah ada lagu di soundtrack runut bunyi juga? So far belum lagi. Tapi ini kiranya duet yang pertama untuk OST dengan Abang Apple ni. Jadi berbesar hati sebenarnya bila dilamar. Macam mula dia tanya, Sarah apa update sekarang? Dia pun memang antara dua yang macam tanya-tanya kan. So Sarah pun macam so far tak ada lagi. Tapi insyaAllah end of the year akan ada single Sarah yang akan keluar. Kita tak confirm lagi bila, tapi apa-apa pun Sarah akan update. Betul apa macam lawyer? Ya, macam lawyer. Okey, sila. Ini bukan
bergabung Saya bergabung dengan Sarah pula. Sarah dilamar oleh Ipul. Ada rasa macam, susah tak macam nak combine, nak gabung ni? Sebab ni kan kita tahu karakternya bagaimana. Betul. Okey, masa mula-mula Sarah dilamar oleh Abang Ipul, Sarah dengar lagu tu. Sarah macam, sedap lagu ni. Tapi Sarah takut Sarah tak boleh deliver. Sebab kalau nak dibandingkan vocally, saya rasa Abang Ipul memang tak tahu lah. Sama je. Dia cakap sama, tapi bagi Sarah, sebab Sarah pun masih baru. Jadi Sarah takut sebenarnya nak bekerja dengan orang-orang yang dah lebih pengalaman daripada Sarah. Jadi Sarah ambilkan peluang ni untuk belajar. Baik. Okey, baik. Sebelum kita teruskan dengan soalan. Baik. Nanti belum lagi. Ya, kena habis. Bagi. Saya balik sini. Kesana pula. Ini drama terbaru bagi seluar kasih yang akan ditayangkan sekarang. Setiap Isnin hingga Jumaat 7 malam. Menampilkan bersama pelakonnya adalah antara Zul Arifin, Resha Rizros, Fifi Azmi dan juga Syah Iskandar. Mengisahkan Rian, lakonan Zul Arifin yang berada di situasi tersepit apabila menyebabkan kemalangan seorang wanita bernama Aralin, lakonan Resha Rizros, ketika tergesa-gesa menghantar anaknya yang terkena sawan ke hospital apabila dipaksa oleh isterinya Hanis, lakonan Fifi Azmi. Nak tahu apa kesudahan seterusnya, jangan lupa menonton episod hari ini jam 7 malam. Hanya di TV3. Sebagai penutup ni lah, selepas ni Sarah ada satu lagi persembahan. Ya, ada. Kita tinggalkan Apple, kita jangan bagi Apple. Okey. Lama sangat. Apple, anda banyak sekali berkarya sepanjang tempoh daripada PKP. Sebab siapa yang follow Apple di Twitter tahulah kan. Ya, sikit-sikit lah, tak banyak. Dengan lagu Jangan Bikin Kerja Tuhan lah, Kayangan lah. Sekarang ni dengan tiba-tiba dengan Sarah ni pula. Percaturan ini setakat ini, inikah Epul Roza yang kita kenali atau banyak lagi? Itulah dia sebenarnya. Sebab saya tak suka letakkan label pada sesuatu. Sebab cerita ni ada macam-macam tau. Kadang-kadang cerita tu sedap kat kita, tak sedap kat orang lain. So saya tak letakkan label kat apa yang keluar. Sebab saya punya treatment adalah benda ni Tuhan bagi, kita hanya sampaikan. So buat apa kita nak pandai-pandai? Lagu tu. Boleh jadi lagu tu. Buat apa kita nak pandai-pandai? Inspirasi. Tulis Hanif Miswan. Baik. Ada kredit. Kita ucapkan terima kasih kepada anda berdua. Thank you so much. Thank you. Dengan Sarah. Sarah jangan menyesal. Tidak sama sekali. Banyak lagi Epul akan kacau. Sarah boleh stay muda sebenarnya. Saya tak nampak tua sangat. Okey, kita pernah mendengar berkenaan dengan pasangan toksik, kawan toksik. Pernahkah anda mendengar berkenaan ibu bapa toksik? Esok akan kita bincangkan di Malaysia hari ini. Untuk itu, terima kasih kerana bersama kami. Mungkin kepada pelajar, warga kampus, kaki tangan, semoga kita mendapat satu jalan penyelesaian yang terbaiklah kepada semua. Jangan lupa pastikan anda jaga SOP, jaga diri anda, #kita jaga kita. Kita jumpa lagi esok. Segala ni Malaysia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, Sarah. Epul bersama dengan kami. Sini. Kita tinggalkan Sarah Suari. Assalamualaikum. Engkau raga yang ditakdirkan bersama, dan berdua kita warnai dunia. Kita ada bukan untuk cari satu kesempatan. Engkau hadir penuh ikhlas kepadaku. Benar ku suka ungkapkan kata saya, tapi pasti dirimu selalu di hati. Tak sekali dirimu pernah ku lupa, walaupun sedetik tak akan pernah singgah. Wahai temanku, ingin dirimu tahu, kasih penuh dalam hati hanya untuk kamu. Tiada ego dan rasa pentingkan diri, iri dan benci tak pernah. Dan kau hadir dalam suka dan duka. Tak pernah kau menjauh dariku. Andai nanti terpisah, dirimu selalu di hati. Tetaplah kau bersinar, sahabat. Aku nyawa
hati buat kamu. Tiada ego dan rasa penting diri. Iri dan benci tak pernah ada. Terima kasih kerana sudi bersahabat. Tak lupa dan sering diperingat. Seringkali kita terlempah iman dan suka dan duka bahagia bersama. Dan